Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam Sarawak Majur Makmur. Anda kini sedang menyaksikan Dialog TVS, pentas diskusi anda di mana saya Luqman Muhammad Dan saya Aida Mulyono. kita akan membawakan ataupun topik perbincangan kita Aida yang akan dikupas oleh panel-panel jemputan. Dan untuk episod kali ini kita akan membincangkan topik reformasi koreksional membangun peradaban budaya kemanusiaan penjara Sarawak. Dan bunyinya pun sudah cukup menarik perhatian sebenarnya Luqman. Dan pasti ramai yang ingin tahu apakah intipati di sebalik topik tersebut. Tetapi sebelum kita teruskan kepada perincian perbincangan, izinkan saya berkongsi sedikit maklumat yang saya perolehi dari laman web Majlis Keselamatan Negara atau MKN, dan ini berkenaan sambutan Hari Penjara ke-233 iaitu pada tahun 2023. Dan kata menurut laman web itu Luqman, sambutan Hari Penjara adalah bertujuan untuk menghargai sumbangan dan khidmat bakti individu, organisasi dan juga seluruh warga kerja serta pelbagai pihak yang telah membantu Jabatan Penjara dalam memantapkan lagi fungsinya sebagai organisasi pemulihan bertaraf antarabangsa, Luqman. Baik, itu adalah sedikit sebanyak perkongsian yang kita perolehi di laman web MKM, dan untuk membincangkan dengan lebih terperinci mengenai reformasi koreksional membangun peradaban budaya, kita hari ini cukup bertuah Haida kerana di sebelah kita ada Timbalan Komisioner Penjara Muhammad Andri Mat Rizwan, Pengarah Penjara Sarawak. Assalamualaikum, apa khabar Tuan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Tuan kerana sudi bersama-sama dengan kita pada episod kali ini. Baik Tuan, tanpa melengahkan masa, sebagai permulaan, bolehkah Tuan mungkin jelaskan serba sedikit mengenai latar belakang penjara di Sarawak? Baik, terima kasih. Terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada TV Sarawak kerana menjemput saya mewakili Jabatan Penjara Malaysia untuk program kita pada hari ini. Berbalik kepada soalan tadi, Jabatan Penjara Malaysia di Sarawak ini terdiri daripada satunya ialah Pejabat Pengarah Penjara Negeri Sarawak. Yang ini adalah untuk mengkoordinasikan keseluruhan operasi Jabatan Penjara di seluruh negeri Sarawak. Dan di Penjara Sarawak ini ada sebanyak 6 institusi penjara, iaitu kita ada di Penjara Puncak Borneo, Penjara Pusat Seri Aman, Penjara Pusat Sibu, Pusat Koreksional Bintulu, Penjara Pusat Miri dan Penjara Limbang. Itu untuk melaksanakan tugas pemulihan dan penahanan bersalah di dalam fasiliti, ya. Dan untuk melaksanakan satu lagi aspek yang sangat penting ini, iaitu program pemulihan di dalam komuniti, kita ada 4 pejabat pro dan perkhidmatan komuniti daerah, iaitu satu di Kuching, di Sibu, di Bintulu dan di Miri. Dan di samping itu juga kita ada 2 lagi stesen pro daerah untuk membantu PPD ni tadi, iaitu satu di daerah Betong bagi membantu PPD Kuching, dan satu lagi di daerah Limbang bagi membantu PPD Miri. Itulah keseluruhan institusi dan juga pejabat penjara negeri yang ada di Sarawak. Dan dari segi bilangan keanggotaan, seramai 1,161 pegawai dan anggota yang berada di seluruh negeri Sarawak. Dan daripada jumlah itu, seramai 973 orang daripada kalangan pegawai dan anggota uniform, dan seramai 188 orang dari kalangan pegawai dalam kaki tangan awam, iaitu daripada skim-skim perkhidmatan yang ditempatkan di penjara lah. Itulah gambaran secara ringkasnya kedudukan Jabatan Penjara di Sarawak dan jumlah penghuni yang ada di seluruh negeri Sarawak. Kalau ikut data pada hari ini ialah seramai 4,072 orang setakat ini di seluruh negeri Sarawak, dan jauh lebih rendah daripada kapasiti muatan
di negeri Sarawak ini. Itulah sedikit berkenaan dengan profil Jabatan Penjara Sarawak. Baik, itulah dia perkongsian mengenai latar belakang penjara di Sarawak. Baik, Tuan, susulan sambutan Hari Penjara yang berlangsung tempoh hari di Penjara Puncak Borneo dan pada tahun ini mengangkat tema reformasi koreksional membangun peradaban. Mungkin Tuan boleh kongsikan sedikit mengapa tema ini diangkat dan apa signifikannya kepada Jabatan Penjara. Okey. Jadi sedar tidak sedar kewujudan penjara di Malaysia ini, di tanah air kita ini sudah 234 tahun. Satu jangka masa yang begitu panjang. Kalau kita lihat dengan jangka masa yang begitu panjang tersebut, sudah tentulah Jabatan Penjara telah melalui satu tahap kematangan untuk melaksanakan tugas-tugas dia yang semakin mencabar. Dan kalau kita lihat juga 234 tahun ini maksudnya bukan sahaja sebelum merdeka, bahkan awal lagi daripada itu, sistem kepenjaraan ataupun sistem koreksional yang berlaku pada waktu itu, pendekatan yang digunakan adalah berbentuk punitif, lebih kepada punitif, maknanya pendekatan hukuman semata-mata. Ya. Jadi kita lihat perkembangan yang berlaku. Kalau awalnya dulu hanya ada beberapa sajalah penjara ni, kalau kita lihat di zaman-zaman dahulu, kemudian selaras dengan perkembangan zaman berlaku pertambahan beberapa institusi-institusi dan hari ini pun dah melebihi 40 institusi dan jumlah penghuni pun semakin saban tahun semakin ramai dan sebagainya. Tetapi pendekatan koreksional atau kepenjaraan kita lihat lebih kepada punitif, dan kematangan yang saya maksudkan tadi itu, Jabatan Penjara telah mula menyingkap, telah mula menilai apakah keberkesanan, apakah impak yang telah berlaku hasil daripada sistem kepenjaraan ataupun sistem koreksional yang selama ini kita laksanakan. Kalau kita lihat tadi, kita dapati bahawa kesan ataupun impak itu tidak begitu memberangsangkan. Kita lihat berlaku pengulangan kemasukan semula, kadar kesesakan dan sebagainya, dan ini tidak akan mencapai matlamat untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh kerana itulah kita melihat dan kita menilai, dan pendekatan itu diubah. Reformasi berlaku, transformasi berlaku daripada punitif tadi, pendekatan punitif kepada restoratif. Restoratif ni maksudnya setiap penghuni yang masuk itu perlu dinilai dan dikenal pasti apakah punca, apakah sebab yang menyebabkan mereka ini terjebak dalam tingkah laku jenayah, penagihan dadah dan sebagainya, sehingga mereka dijatuhkan hukuman dan ditempatkan di penjara. Mengapa? Mengapa berlaku? Apa punca-puncanya? Dan setelah dikenal pasti, maka perlu ada satu resolusi, perlu ada satu kaedah, prosedur ataupun tata cara. Bagaimanakah untuk mengatasi, bagaimanakah untuk memperbaiki? Itu dikatakan correction tadi. Bagaimana untuk memperbaiki punca-punca itu tadi, dan akhirnya melaksanakan langkah-langkah yang telah dikenal pasti itu tadi, dan itulah yang dikatakan pendekatan restoratif. Dan akhirnya ini akan membawa kepada satu impak ataupun keberkesanan dalam program pemulihan tersebut, dan mereka ini dapat dikembalikan semula kepada masyarakat dengan keadaan yang pulih dan dapat menyumbang semula produktiviti dan juga dari segi boleh bagi mereka boleh untuk membina hidup mereka semula, itu yang dikatakan civilized tadi, dan juga membina keluarga, dan akhirnya sudah tentulah
masyarakat dan negara akan mendapat impak daripada perubahan ini. Jadi itulah kenapa tema reformasi correctional itu tadi, membangun peradaban, telah dipilih sebagai tema Hari Penjara pada tahun 2024 ini. Seterusnya Tuan, dalam memastikan perancangan reformasi koreksional ini berjaya dilaksanakan Tuan, apakah indikator yang dinilai atau faktor yang perlu dilihat bagi memastikan ianya tercapai? Okey. Ada 4 indikator yang perlu sentiasa dipantau dan dinilai bagi membolehkan Jabatan Penjara Malaysia mengenal pasti bahawa reformasi koreksional yang telah diadakan itu benar-benar mendatangkan impak yang baik. Yang pertama ialah dari segi indikator kadar residivis. Residivis bermaksud pengulangan semula jenayah yang menyebabkan seseorang itu yang telah masuk penjara kemudian dibebaskan dan kemudian berlaku lagi pengulangan semula kesalahan jenayah sehingga mereka dijatuhkan hukuman dan kembali semula ke penjara. Itulah kadar residivis. Kadar pengulangan semula ataupun kadar kemasukan semula ke penjara. Itu indikator yang pertama. Indikator yang kedua ialah dengan melihat jumlah tahanan ataupun banduan yang masih berstatus riman. Status riman ini maksudnya mereka ini belum lagi dijatuhkan hukuman, tetapi telah pun dihantar ke penjara. Ini disebabkan oleh faktor mungkin kes yang dituduh itu kes yang tidak boleh diberikan jaminan ataupun tidak ada keluarga yang nak menjamin ataupun tidak ada sesiapa yang datang untuk menjamin, ya, dan ataupun kes itu sendiri tidak boleh dijamin. Seperti contoh kes di bawah Seksyen 302 Kanun Kejaksaan, kes bunuh dan sebagainya. Jadi mereka ini ditempatkan di penjara. Jadi bila mereka berada di penjara tanpa keputusan tidak salah ataupun tidak, jika sekiranya mengambil masa yang terlalu lama, ini telah menyebabkan kita boleh menafikan hak-hak mereka sebagai individu yang sepatutnya mendapat keadilan yang sewajarnya. Jadi kadar atau jumlah reman ini kita kena tengok. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah dari segi apa yang kita panggil sebagai kesesakan, kadar kesesakan di penjara. Mengapa kadar kesesakan ini perlu diberikan satu indikator untuk menilai reformasi koreksional ini? Sekiranya kadar kesesakan ini makin hari makin teruk, makin hari makin membimbangkan, maka ada sesuatu perkara yang perlu dilakukan, iaitu melalui program ni tadi. Kaedah yang kita kenal pasti, kaedah yang terbaik adalah melalui program pemulihan dalam komuniti. Di samping pemulihan dalam fasiliti, mereka ini akan melalui program reintegrasi, iaitu ada satu transisi period. Mereka ini dikeluarkan dahulu ke masyarakat, direintegrasikan dahulu masyarakat dengan intervensinya, dengan bantuan pekerjaannya, dengan bantuan sokongan sosial yang lain, sehinggalah mereka ini boleh berdikari, dan akhirnya apabila mereka telah tamat keseluruhan hukuman mereka, mereka berada dalam masyarakat, kembali masyarakat dengan keadaan yang telah dipulihkan. Jadi program ini menyebabkan kadar kesesakan di dalam penjara itu dapat dikurangkan kerana mereka ini telah ditempatkan di luar bagi mereka-mereka yang layak ini. So sebab kita kena lihat kadar kesesakan itu. Kalau tidak berkurang, maksudnya program ini tidak berjalan dengan baiklah. Kemudian akhir sekali ialah yang keempatnya ialah incarceration rate. Incarceration rate ini maksudnya ialah kadar pemenjaraan, iaitu nisbah dalam sesebuah negara
jumlah populasi yang ada dalam penjara dibanding dengan populasi penduduk keseluruhan dalam negara itu, maksudnya bagi setiap 100,000 penduduk, berapa jumlahnya? Jadi di peringkat antarabangsa ada suatu standard yang telah angka standard yang telah ditetapkan untuk keempat-empat indikator tadi, iaitu yang pertamanya kalau dari segi residivis tadi tidak melebihi 20%. Kalau melebihi 20% itu maknanya kadarnya semakin teruklah. Bahkan ada negara yang sampai 40 ke 50%. Tetapi di Malaysia kita mencapai 17 kadar residivis 12.7%. Jadi maknanya di bawah. Begitu dengan jumlah reman tadi, kalau di peringkat antarabangsa angka yang diterima dalam standard antarabangsa juga tidak melebihi 20%. Malaysia mencapai 13.5%. Dan dari segi kesesakan tadi yang saya masukkan tadi di Sarawak ini di Sarawak, untuk di Sarawak. Dan dari segi kesesakan tadi di Sarawak negatif 13.2%. Wah. Standard dia 20%. Kalau sekiranya melebihi 20% memang suatu angka yang tinggi. Tapi di Sarawak ni bukan hanya di bawah minimum tetapi negatif 13.2%. Dan untuk yang incarceration rate ni tadi ialah kalau angka dunia 145. Maknanya kalau melebihi daripada 145 itu adalah jumlah yang tinggi, tapi kalau di bawahnya adalah semakin bagus. Dan untuk Sarawak 119 per 100,000 penduduk. Jadi itulah yang menyebabkan penjara Sarawak pada tahun ini dipilih sebagai tuan rumah kepada sambutan hari penjara ke-234 di atas 4 pencapaian melalui indikator itu tadi. Baik, nampaknya Luqman, kepuasan ini semakin menarik. Betul. Dan selepas ini akan lebih banyak lagi soalan yang hendak diajukan kepada Tuan Andri kita. Tetapi sebelum itu kita nak berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan saksikan Dialog TVS, pentas diskusi anda. Masih lagi bersama saya Aida Mulyono dan Saya Luqman Muhammad, dan tadi Aida kita sudah mendapat banyak input daripada tuan sendiri. Betul. Dan saya percaya Aida mungkin ada lagi tak puas hati nak tanya. Silakan Aida. Ada Luqman. Okey, baik Tuan. Tadi Tuan telah pun kongsikan mengenai indikator bagi mencapai standard antarabangsa, antaranya residivis, reman, kesesakan dan incarceration rate. Dan Sarawak berada di posisi yang cukup baik sebenarnya, dan mungkin Tuan boleh kongsikan strategi atau perancangan yang penjara Sarawak gunakan bagi mencapai standard ini, Tuan. Okey. Baik. Yang pertama sekali kalau kita lihat tadi ialah kadar residivis ya. Jadi untuk mengurangkan kadar residivis ini telah dikenal pasti bahawa kaedah program pemulihan, kalau hanya sekadar mereka ini menjalani program pemulihan di dalam fasiliti sahaja dan tidak diteruskan dengan program pemulihan dalam komuniti sebagai fasa reintegrasi mereka, tidak diintegrasikan semula dalam masyarakat, maka kadar residivis itu akan meningkat tinggi. Ini telah dibuktikan melalui data yang ada pada kita. Kalau kita lihat tadi kadar residivis 12.7% itu kalau pembebasan terus daripada fasiliti. Tetapi kalau kita lihat penghuni yang melalui fasa yang tersusun, maksudnya pembebasan dia itu secara terancang daripada dalam dan melalui reintegrasi dalam program pemulihan dalam komuniti, kadar kemasukan semula atau residivis hanya 0.24%. Jauh lebih rendah. Bermakna di situ menunjukkan bahawa
kaedah program pemulihan dalam komuniti itu adalah kaedah yang berkesan yang kita lihat setakat ini, dan banyak kajian-kajian telah membuktikan perkara ini di peringkat antarabangsa dan sebagainya. Jadi untuk memantapkan program ini, Jabatan Penjara Sarawak yang pertama sekali sudah tentulah kita mengadakan satu strategi, satu kolaborasi supaya program ini semakin diperkasa dan mendapat sambutan yang meluas. Jadi di Sarawak ni kita bersyukur kerana Jabatan Penjara Malaysia telah mengadakan satu memorandum persefahaman bersama dengan Kerajaan Negeri Sarawak. Jadi Kerajaan Negeri Sarawak melalui Majlis Pembangunan Sosial di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, kita telah adakan satu kolaborasi bersama dengan Jabatan Penjara Malaysia untuk menangani isu-isu dadah dan juga substan. Tadi saya sebutkan antara kesalahan yang paling banyaklah yang berlaku ialah yang berkait dengan dadah. Sama ada segi penagihan ataupun sama ada pelakuan jenayah yang disebabkan oleh puncanya daripada dadah ataupun pelakuan-pelakuan jenayah yang lain. Jadi oleh kerana dadah ini menjadi satu punca utama, maka ada satu kolaborasi yang mantap antara Jabatan Penjara Malaysia Sarawak dengan Kerajaan Negeri melalui satu memorandum persefahaman. Daripada persefahaman ini, pihak MPS selaku koordinator ataupun boleh mengkoordinasikan agensi-agensi yang terlibat, termasuklah NGO dan pelbagai pihak, termasuk pemimpin masyarakat, ketua-ketua masyarakat dan sebagainya. Jadi ini memudahkan lagi program reintegrasi ni, kerana mereka kita kembalikan semula ke masyarakat kan dalam tempoh itu. Jadi dengan adanya program ini, melalui persefahaman ini, pihak MPS dan juga agensi-agensi yang terlibat tadi terus memberikan intervensi, bantuan, sokongan-sokongan sosial, dan termasuklah sampai ke peringkat bantuan dari segi ekonomi. Ada bantuan untuk meneruskan kehidupan dan mereka ini boleh sehingga mereka ini boleh berdikari semula. Jadi ini yang menyebabkan boleh mempengaruhi kepada kadar residivis ni tadi. Oleh kerana kejayaan program tersebut. Itu strategi yang pertama. Strategi yang kedua ialah dalam program pemulihan dalam komuniti ni, kaedah utama antaranya ialah melalui pekerjaan. Jadi mereka ini kita carikan pekerjaan. Oleh kerana itu sudah tentulah penglibatan majikan dalam program ini sangat-sangat memainkan peranan. Dan untuk itu kita telah aturkan strategi, dan alhamdulillah kita bersama dengan satu lagi badan kerajaan yang sangat penting dalam hal ini, iaitu Perkeso. Bersama dengan Perkeso memberi taklimat kepada majikan dan menggalakkan majikan untuk mengambil pekerja-pekerja di kalangan penghuni yang melalui program pemulihan dalam komuniti yang kita kenali sebagai, satunya orang di parol kalau melalui sistem parol, satu lagi kita panggil orang bebas berlesen, OBB, kalau melalui program pelepasan banduan secara lesen. Okey. Jadi akhirnya semakin ramai, semakin banyak syarikat yang menyahut cabaran ini, dan mereka memberikan peluang kedua di samping membantu mereka dalam usaha syarikat mereka, dan mereka juga dapat memberikan peluang kedua, dan Perkeso melalui pelbagai insentif juga boleh menggalakkan pihak majikan, dan akhirnya di situlah kerancakan berlaku dalam program pemulihan dalam komuniti ini, dan ini menyebabkan ianya menjurus kepada pengurangan kadar residivis itu tadi. Jadi selain daripada itu juga, sebagaimana saya sebutkan tadi, di Sarawak pun tak ketinggalan sebelum kita melakukan strategi-strategi ini tadi, ada satu kajian yang telah kita buat bersama dengan Jabatan Penjara, bersama dengan penyelidik daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, daripada Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, untuk melihat amalan terbaik di Sarawak. Mengapa ataupun apa faktor yang menyebabkan kadar residivis itu boleh dikurangkan, dan apa faktor sekiranya berlaku dia boleh meningkat.
So daripada kajian tersebutlah kita dapat mengesahkan selain daripada kajian-kajian telah dilaksanakan sebelum ini, bahawa itulah kaedah yang penting yang ada di Sarawak ini. Dia ada satu keunikan, ada satu keistimewaan yang ada di Sarawak ini daripada kajian tersebut. Contohnya di Sarawak ini ada satu ekosistem yang membantu dalam proses pemulihan penghuni ini, disebabkan oleh penglibatan kerajaan negeri dan juga keadaan struktur masyarakat, sistem dalam masyarakat yang baik, jauh lebih baik. Jadi daripada kajian itu menyebabkan kita lebih yakin dengan usaha yang kita buat, dan seterusnya diadakan MOU dan juga taklimat kepada majikan ini tadi. Okey, untuk yang bagi mengawal jumlah pesalah reman, tak lain tak bukan agensi yang kita bekerjasama ialah dengan agensi-agensi di bawah sistem keadilan jenayah, iaitu dari segi proses pendakwaan kita bersama dengan Jabatan Peguam Negara, iaitu Pejabat Pendakwaan Negeri. Pejabat Pendakwaan Negeri pun mengambil pendekatan untuk tidak menunggu lama sekiranya sudah ada ketetapan dari segi kes dan sebagainya itu. Maknanya tidak perlu menunggu masa yang lama lah. Jadi maknanya reman ni tidak cepat mendapat keputusan sama ada dia salah ataupun tidak dituduh ataupun tidak dituduh. Begitu juga dengan mahkamah. Mahkamah juga mengambil peranan untuk supaya perbicaraan itu tidak mengambil masa yang tidak munasabah dari segi tempohnya, dan akhirnya mereka ini cepat mendapat keputusan. Dan di Sarawak ni juga pihak mahkamah kita ada satu kaedah, ada satu sistem, satu standard yang digunakan terutamanya untuk menentukan hukuman berdasarkan kepada section-section yang telah ditentukan supaya dia seragam. Jadi bila seragam ini dia lebih cepat dan lebih pantas dari segi penghakiman dan juga menjatuhkan hukuman ya. Jadi ini yang kita adakan untuk mengawal supaya tidak ramai jumlah yang reman yang menunggu keputusan. Tak tahu lagi salah ke tak salah ke. Itu yang menyebabkan kalau tak dikawal dia akan menyumbang kepada kesesakan juga tadi. Okay, yang ketiganya dari segi untuk kesesakan, sebagaimana yang saya maklumkan tadi, residivis adalah satu perkara yang kita dikenal pasti boleh menyumbang kepada menurunkan kadar kesesakan tadi. Tetapi secara pentadbiran yang lain, oleh kerana di Sarawak ini kita ada 6 institusi penjara ya. Jadi saya melihat bagaimana keperluan untuk kita menggerakkan pemindahan penghuni ke institusi yang lebih banyak lagi dia punya kapasiti muatan. Contoh antara Sibu dengan Bintulu, penjara Sibu dengan Pusat Koreksional Bintulu, antara penjara Puncak Borneo dengan penjara Pusat Seri Aman. Di sini kita memantau supaya kalau ada kapasiti yang lebih banyak, contohnya di Pusat Koreksional Bintulu, maka saya gerakkan daripada Sibu ke sana. Jadi itulah perkara-perkara yang ataupun strategi yang saya laksanakan di Sarawak ini bersama dengan pegawai dan kaki tangan di sini. Dan satu lagi untuk incarceration rate ni tadi ya, kita lihat kadar pemenjaraan ni. Ini tak lain tak bukan strategi, mestilah kita membawa kesedaran kepada masyarakat supaya ada kesedaran dari segi prevention, pencegahan. Orang kata pencegahan lebih baik daripada merawat. Dan itu yang dah terlibat. Bagi yang itu yang belum terlibat. Untuk yang dah terlibat, maka kita kena ada satu langkah-langkah yang kita ambil supaya masyarakat juga menyedari bahawa peranan penting mereka untuk menyokong program ini. Dan daripada situ melalui kerjasama dengan MPS ni juga tadi, kita adakan program outreach. Dalam program randau MPS itu diselitkan program outreach daripada Jabatan Penjara Malaysia. Di sinilah kita menyampaikan segala maklumat, memberikan segala panduan dan juga sama ada langkah pencegahan ataupun kesedaran bahawasanya perlu bersama-sama dengan Jabatan Penjara untuk membantu penghuni. Dan alhamdulillah kita lihat daripada situ, kita lihat di Sarawak ini penerimaan keluarga
jauh lebih baik. Makna masih lagi memberi peluang kedua kepada ahli keluarga dia yang telah terjebak, dan tadi majikan juga memberikan peluang, dan juga satu polisi, satu dasar yang jelas daripada pihak kerajaan negeri dalam mengendalikan atau menguruskan isu ini secara komprehensif. Jadi inilah menyebabkan kadar incarceration rate di Sarawak ini jauh lebih rendah, iaitu 119 per 100,000 penduduk berbanding dengan 145 per 100,000 penduduk dalam kadar yang diterima oleh di peringkat antarabangsa. Baik, saya tertarik dengan inisiatif pemulihan dalam komuniti dan dimaklumkan juga bahawa Kementerian Dalam Negeri juga telah memberi salah satu fokus pada tahun 2024 tuan dan ini bagi menangani isu kesesakan di penjara. Apa strategi jangka pendek dan jangka panjang yang Jabatan Penjara sedang atau akan laksanakan? Okey. Dari segi jangka pendeknya, kita melaksanakan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, daripada data, daripada kajian, daripada hasil yang ataupun indikator yang kita lihat, program pemulihan dalam komuniti ataupun community based correction ini adalah satu kaedah yang dilihat sangat berkesan untuk memberikan program pemulihan yang lebih baik kepada penghuni. Oleh kerana itu, yang pertama untuk jangka pendek, kita melaksanakan program-program pemulihan dalam komuniti berdasarkan kepada punca kuasa yang telah memang sedia ada ditetapkan di dalam undang-undang, iaitu di bawah Akta Penjara Malaysia. Jata Akta Penjara 1995 ini di bawah Seksyen 46 Akta Penjara, iaitu pelepasan melalui perintah parol, melalui program parol. Jadi ini kita teruskan dan sentiasa kita tingkatkan dari masa ke semasa. Yang kedua, di bawah Seksyen 43 Akta Penjara, iaitu kuasa Komisioner Jeneral untuk memberikan pelepasan kepada penghuni secara lesen. Secara lesen. Ini juga akan masuk ke komuniti lah, reintegrasi di bawah Seksyen 43. Ini ditingkatkan, diteruskan. Setiap bulan ada proses menilai dan sebagainya, sehinggalah proses untuk award kepada mereka yang dapat melalui program ini setiap bulan diadakan. Begitu juga dengan parol tadi. Itu yang ada dalam undang-undang yang sedia ada, dan ada satu lagi, iaitu di bawah Akta Kehadiran Wajib 1954 dipinda pada tahun 2021. Akta Kehadiran Wajib ini sumber undang-undang yang dah memang ada untuk memberi pilihan kepada mahkamah. Selain daripada pemenjaraan, mahkamah ada pilihan untuk memberi hukuman alternatif. Maksudnya kes-kes yang difikirkan sesuai oleh mahkamah, kes-kes yang ada dia punya panduan dia, tata cara dia, kes-kes yang ringan, kes-kes yang bukan kes yang terlalu berat dan sebagainya, diberi hukuman alternatif. Tidak dimasukkan ke penjara, tetapi diberi perintah untuk menjalani, dia panggil perintah kehadiran wajib, yang dikendalikan oleh pejabat pro dan perkhidmatan komuniti. Apa yang dilakukan itu melaksanakan kerja-kerja kemasyarakatan, kerja-kerja sosial, dan juga selain daripada boleh juga diberi intervensi, diberi kursus, diberi latihan dan sebagainya dalam tempoh yang sebagaimana yang ditetapkan dalam perintah tersebut, di bawah Akta Kehadiran Wajib, maksimum 4 jam satu hari, dan jumlah hari yang ditetapkan itu bergantung kepada perintah mahkamah. Jadi ini semuanya yang dalam jangka pendek terus dan diperkasakan dari masa ke semasa, supaya jumlah penghuni kita yang menjalani program pemulihan dalam komuniti ini sentiasa meningkat dan mencapai matlamatnya. Yang kedua, dari segi yang jangka panjang. Untuk yang jangka panjang, kita melihat bagaimana Jabatan Penjara Malaysia dan juga Kementerian Dalam Negeri meletakkan sasaran, iaitu kita berusaha ke arah mencapai 2/3
daripada penghuni yang layak ni tadi untuk diberi peluang menjalani program pemulihan dalam komuniti. Maksudnya dalam institusi ada 1/3 dan 2/3 itu yang layak kita letakkan dalam komuniti sebab keberkesanannya ni tadi. Jadi maksudnya program pemulihan dalam fasiliti itu juga ditingkatkan keberkesanannya, kemudian disambung dengan program pemulihan dalam komuniti. Itu sasaran jangka panjang dan menjelang 2030 kita harapkan kita pergi ke arah mencapai 23 ni tadi. Dan banyak Tuan, saya kira menarik perkongsian yang dikongsikan Tuan sebentar tadi. Eloklah dulu kita berehat sebentar, kembali selepas ini. Pada tahun ini, Sarawak telah dipilih sebagai tuan rumah sambutan Hari Penjara ke-234 yang akan disambut pada bulan Mac. Bangunan, peradaban, budaya, kemanusiaan. Tuhan jadikan manusia untuk memakmurkan, memulih ke atas orang yang diterol, menyesuaikan semula kehidupan dengan masyarakat. Pemilihan institusi penjara Sarawak adalah kerana kecemerlangan yang telah mereka tunjukkan di sepanjang tahun 2023 menerusi pencapaian 4 KPI bertaraf antarabangsa, kadar residivis pencapaian mereka sebanyak 12.7% berbanding dengan 20% yang telah ditetapkan. Populasi riman pencapaian sebanyak 13.5% berbanding dengan 20% juga yang telah ditetapkan, dan kesesakan pada tahap negatif 13.2%. Manakala kadar pemenjaraan pada kadar 119 orang per 100,000 penduduk berbanding standard antarabangsa iaitu 145 orang per 100,000 penduduk. Untuk melihat ketamadunan negara bangsa, lihatlah layanan di penjara. Pemerkasaan nilai yang ada dalam 5 prinsip rukun negara diterapkan kepada kaki tangan dan bantuan sebagai amalan dalam pemulihan, serta diperluaskan dengan sokongan masyarakat. Sempena Aidilfitri, Jabatan Penjara Malaysia akan melaksanakan pelepasan orang bebas berlesen.
Berjumpa kembali kita dalam Dialog TVS. Aida, tadi kita ada bercakap mengenai strategi-strategi dan Betul. indikator-indikator dan seterusnya Tuan. Mungkin Tuan boleh menjelaskan apakah kriteria ataupun untuk semua prospek bagi banduan yang layak untuk menyertai program pemulihan dalam komuniti ini Tuan. Okey, baik. Apabila seseorang penghuni itu masuk ke institusi koreksional, mereka ni daripada pelbagai latar belakang. Contohnya dari segi kes yang ada kes yang berbeza, kesalahan yang berbeza, tempoh hukuman yang berbeza. Ya. Jadi sudah tentunya dalam menentukan kriteria untuk penghuni yang layak mengikuti program dalam komuniti ini, secara keseluruhannya kebanyakannya penghuni ini layak. Kecuali ada beberapa keadaan yang setakat ini tidak melayakkan mereka. Contohnya kalau untuk mendapatkan perintah parol tadi, ada beberapa section di dalam akta yang masih setakat ini belum membenarkan. Contohnya di bawah section yang melibatkan senjata api, yang melibatkan pencolekan, yang melibatkan kes-kes yang berat-berat lah. Dan section 6 akta dadah pun masih lagi tidak dibenarkan. Dan juga ada lagi dia ada jadual dia. Ada jadual yang kesalahan begini boleh, kesalahan begini tidak boleh. Itu satu. Kemudian satu lagi dari segi hukuman dia. Biasanya kalau untuk yang program pemulihan komuniti ni dia tak terlibat lagi lah untuk remand. Remand contohnya ataupun yang dijatuhkan hukuman mati. Iaitu tidak terlibatlah masa sekarang ni. Dan begitulah juga dari segi syarat untuk sama ada mereka ini diberi pelepasan secara lesen ataupun secara parol. Dia ada ketentuan dari segi tempoh hukuman tu tadi. Dan yang penting juga ialah mereka ini mesti mematuhi syarat, iaitu mesti mencapai tahap pemulihan yang telah ditetapkan semasa dalam institusi. Semasa dalam institusi itu mereka perlu melepasi. Dan sekiranya tidak melepasi, maka mereka ini masih lagi diberikan program-program. Sehinggalah jawatankuasa berpuas hati bahawa mereka ini layak ditempatkan dalam komuniti. Jadi kita ada saringan, bukannya masuk dan terus kita proses untuk dalam komuniti. Itulah antara kriteria-kriteria dan memang ada tata caranya untuk membolehkan mereka ni menjalani program dalam komuniti. Bahkan dari masa ke semasa kriteria ni tadi sentiasa dikaji, sentiasa dilihat semula. Mungkin yang asalnya tidak dibenarkan, tetapi ada perubahan-perubahan terbaru, ada kaedah-kaedah baru dan mungkin akan dibenarkan. Contoh saya bagi tahu yang misalnya bagi mereka yang kalau sebelum ini kalau di dalam penjara ada penghuni yang ada masalah kesihatan yang kronik, ada isu dari segi faktor usia. Jadi penghuni yang sebegini sebenarnya mereka ni dah sepatutnya lah diberi ruang dalam komuniti. Dan ini kita telah gerakkan, telah mula gerakkan, dan mereka ini juga sekiranya ada keluarga yang sanggup menerima mereka semula, dan juga ada ataupun ada tempat, ada pusat-pusat yang boleh menerima mereka. Itu pun akan digerakkan. Dan begitulah seterusnya. Perkara ini secara dinamik dia akan berlaku perubahan demi perubahan, walaupun demikian kita tetap menjaga aspek-aspek keselamatan kesejahteraan dalam komuniti dalam menapis mereka yang layak ini. Tuan, selain program pemulihan dalam komuniti, saya difahamkan juga di penjara Sarawak ada menyediakan bengkel pemulihan kepada prospek. Mungkin Puan boleh diterangkan sedikit mengenai kemahiran-kemahiran yang diajar dalam penjara Sarawak. Okey. Untuk program pemulihan di dalam fasiliti bermula dengan dia ada 4 fasa. Pertama, fasa orientasi, yang kedua fasa pengukuhan sasiah, yang ketiga yang ditanya tadi itu adalah fasa kemahiran. Kemudian yang keempat barulah pergi kepada fasa pemasyarakatan. Okey, yang dalam
pemulihan kemahiran ini tidak lain tak bukan kita mendedahkan mereka dengan kemahiran-kemahiran yang boleh diguna pakai, yang boleh digunakan oleh mereka untuk mendapatkan pekerjaan bersama majikan, dan juga sama ada untuk berusaha sendiri pun boleh kalau dia ada kemahiran ini, ya. Dan antara program-program kemahiran yang kita laksanakan, bahkan ada program kemahiran yang sampai ke peringkat bersijil. Sijil latihan vokasional tu ataupun sijil kemahiran Malaysia tu tadi, sampai ke peringkat itu kita laksanakan. Dan antara yang ada di kalau di penjara Sarawak ini ada pelbagai, antaranya seperti sekarang yang kita laksanakan dengan begitu tekun sekali, bengkel tenunan songket Sarawak di Puncak Borneo. Kita ada bengkel kemahiran membuat pastry, frozen food dan sebagainya. Ada kemahiran dalam jahitan, kemahiran membuat hasil-hasil daripada berorientasikan kimpalan, daripada besi, ya. Pelbagai boleh dibuat daripada kemahiran kimpalan ini. Dan juga kemahiran pembuatan perabot berasaskan kayu juga ada di penjara negeri Sarawak. Contohnya di penjara Miri, ya. Penjara Miri. Dan begitu juga ada kalau kita lihat yang simen pero yang dibuat ada kerusi, meja dan sebagainya, itu kan juga ada kemahiran itu contohnya di penjara pusat Sibu, Miri pun ada, Limbang pun ada. Ada juga bengkel kemahiran laundry, ataupun dobi, ya. Dobi. Dan selain daripada itu adalah program-program yang lain seperti kemahiran dari segi pembinaan dan sebagainya melalui bantuan CIDB dan sebagainya. Itulah program-program kemahiran yang kita terapkan di fasa ketiga ini, bagi membolehkan mereka bersedia. Jadi kalau sudah match antara kemahiran mereka dengan apa yang diperlukan oleh majikan, contohnya kalau ada atau kilang jahitan lah misalnya, kan, ataupun syarikat yang berorientasikan jahitan, mereka boleh terus disalurkan dalam program community nanti. Tapi ada juga kalau tidak bertepatan boleh reskilling, boleh latih semula. Jadi pasal asas kemahiran tu mereka sudah ada. Itulah yang ada di penjara Sarawak. Sedikit Tuan, mungkin kita boleh bercakap mengenai bengkel-bengkel pemulihan bagi prospek ini yang mana kita difahamkan akan dibuka di Pusat Koreksional Bintulu. Mungkin Tuan boleh kongsikan status terkininya, Tuan? Okey. Sebenarnya di semua institusi penjara Sarawak ni ada bengkel-bengkel kemahiran ni tadi, ya. Cuma di di Pusat Koreksional Bintulu ini kita kembangkan program kemahiran tenunan songket tadi. Sekarang ni kita ada di penjara Puncak Borneo. Penjara Puncak Borneo ada sekarang ini boleh menempatkan 24 dukan. Dan kalau 24 dukan tu makna 48 orang boleh dilatih. Tetapi sekarang ini kita dah sudah hampir siap. Kita Jabatan Penjara telah menerima pertukaran untuk mengubah suai, membaiki ada satu bengkel yang lebih besar di dalam sana. Dan kalau siap nanti dia akan boleh menempatkan 58 dukan, bermaksudnya 100 lebih penghuni. Ini di mana ni, Tuan? Ini di Puncak Borneo. Kemudian kita dalam masa yang sama kita kembangkan ke Pusat Koreksional Bintulu. Dan untuk di Pusat Koreksional Bintulu ini bengkel telah kita naik taraf daripada bengkel yang biasa, sehingga kita naik taraf kepada bengkel yang sesuai untuk kerja-kerja penitenunan. Dan telah siap dan peralatan pun telah ada. Kaki tangan pun telah dilatih di penjara Puncak Borneo. Termasuklah penghuni kita bawa ke Puncak Borneo dilatih, dan kemudian selepas itu dibawa balik ke Puncak Borneo Pusat Koreksional Bintulu. Dan sekarang ini sedang mulai Januari baru ni telah pun bermula. Ada 9 dukan. 9 dukan maksudnya ada 18. Dan hari ini ada 20 orang lah yang telah mula menjalani program kemahiran untuk tenunan songket. Itu di Bintulu. Selain daripada ada beberapa lagi lah yang bengkel kemahiran di Bintulu. Okey, baik Tuan. Sebelum kita mengakhiri
episod kali ini tuan. Perbincangan kita pada hari ini. Mungkin tuan ada sedikit kata-kata mengenai apa harapan jabatan sempena sambutan Hari Penjara ke-234 pada tahun ini. Baik, terima kasih. Jadi sebagaimana yang telah kita berbincang panjang lebar tadi ya. Kalau kita singkat balik, memang besarlah harapan Jabatan Penjara, khususnya daripada Hari Penjara yang ke-234 ini. Sebagaimana kita lihat, kalau kita imbau balik, penghuni yang berada di penjara ini, mereka ini berasal ataupun datangnya dari masyarakat. Mereka bukan asalnya daripada dalam institusi penjara. Mereka datang daripada masyarakat. Jadi daripada masyarakat, mereka datang ke penjara disebabkan oleh faktor-faktor yang kalau kita nak huraikan memang panjang lebar lah. Kita boleh cerita berbagai-bagai faktor lah dari segi kepincangan keluarga, pendidikan, ekonomi, persekitaran dan sebagainya, dadah. Jadi ini menyebabkan mereka datang ke penjara. Jadi mereka ini lambat laun akan kembali juga kepada masyarakat. Daripada kita mengembalikan mereka dalam keadaan tidak bersedia, dalam keadaan yang masih lagi terumbang-ambing, dalam keadaan yang masih lagi belum mantap pemulihannya, adalah lebih baik kita mengembalikan mereka, kita merancang pembebasan mereka dan kita kembalikan produktiviti mereka dan juga kefungsian sosial mereka ke dalam masyarakat supaya mereka ini boleh menjadi lebih kembali produktif, boleh membantu diri sendiri, keluarga dan natijahnya masyarakat dan negara akan mencapai suatu kemakmuran selari dengan hasrat madani kita yang dibawa oleh kerajaan kita pada hari ini. Jadi saya punya harapan ialah supaya setiap lapisan masyarakat, majikan, orang-orang persorangan, persatuan, NGOs dan sebagainya dan seluruh pihak dapat berganding bahu dan menyokong apa yang dilakukan oleh Jabatan Penjara Malaysia ini. Kerana kita sekarang bukan lagi berpaksikan kepada penghukuman semata-mata, tetapi apa yang perlu kita pulihkan. Pelaksanaan pemulihan itu penting supaya mereka ni juga warga negara masih lagi boleh diberi peluang kedua dan InsyaAllah sekiranya mereka ini diberikan peluang yang sebaiknya, maka mereka akan kembali bermanfaat dan menyumbang kepada negara insyaAllah. InsyaAllah. Baik, itulah dia tadi Luqman, kupasan daripada Timbalan Komisioner Penjara Tuan Muhammad Andri Mat Rizwan yang merupakan pengarah Penjara Sarawak bagi episod kali ini. Betul. Yang membincangkan mengenai reformasi correctional membangun peradaban. Luqman. Kita juga ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi bersiaran di pejabat beliau sendiri Aida pada pagi hari ini di Pejabat Pengarah Penjara Negeri Sarawak. Dan Aida, saya kira eloklah kita berhenti di sini sahaja. InsyaAllah akan kami bawakan kupasan dan tajuk-tajuk seterusnya pada episod Dialog PBS akan datang. Saya Luqman Muhammad dan saya Aida Mulyana. Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur.